jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada hari yang disebut sebagai penghulu segala hari dan hari yang menghimpunkan jiwa dan hati manusia, Allah masih lagi memberikan peluang dan keizinan kepada kita bersama-sama untuk berada di rumah Allah dan menjadi di antara tetamu terawal untuk kita mengimarahkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, insya-Allah. Muslimin rahimakumullah sekalian, hari ini merupakan hari Jumaat kedua dalam bulan Sya'ban. Maksudnya tinggal lagi 2 minggu dan lebih kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, sudah menjadi satu kegembiraan bagi namanya Muslim, apatah lagi yang namanya mukmin, berharap untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allah berikan peluang dan ruang itu. Lagi bahagia seorang mukmin itu apabila setiap hari Jumaat dia memanfaatkan masanya, memberikan ruang waktu seluas-luasnya untuk mencari peluang-peluang kebaikan. Bukan hanya menanti, tetapi terus berusaha dan mencari. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam rumah Allah dan sahabat-sahabat kita yang lain dalam perjalanan untuk sampai ke sini, begitu juga dengan kawan-kawan kita yang lain yang duduk di luar, mungkin ada urusan, terpaksa pergi ke masjid dan surau yang lain. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dengan tanda kasih sayangnya dan Allah berkati setiap kita. Allah ampuni setiap langkah kita. Allah berikan kelapangan, Allah tunaikan hajat, Allah tunaikan permintaan. Allah kabulkan apa saja yang terdetik dalam minda dan hati kita. Tambah pula musim ni, musim orang buat umrah. Macam musim haji. Jadi maksudnya berebut-rebut orang nak buat kebaikan. Kita doa mudah-mudahan kita yang belum lagi sampai, ataupun yang dah sampai nak pergi pula, kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan. Muslimin rahimakumullah sekalian, ketahuilah kita bahawa bila saya nyatakan tadi kita dah berada pada bulan Sya'ban, berarti peluang kita dah amat-amat dekat untuk kita dapat Ramadan. Tapi Ramadan itu belum pasti milik kita. Cumanya dalam masa yang sama, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu untuk menjadi orang yang cuba mengisi ruang waktu. Jangan tunggu Ramadan baru sampai baru kita nak ubah minda kita, baru nak ubah segala-galanya. Hari ini perubahan itu perlu. Saat hidup, keadaan yang masih peluang untuk kita buat kebaikan, tampung mana yang kurang, cari mana yang silap untuk dibaiki, serta tambah lagi apa-apa bekal yang akan kita bawa depan Allah nanti. Muslimin rahimakumullah sekalian, kalau bulan Rejab rata-rata orang cerita tentang Isra' Mi'raj. Masjid ke, surau ke, hatta masuk dalam kampung pun, kan? Start pada satu, bukan satu orang kan dah masuk daripada Jamadil awal, Jamadil akhir lagi, kan? Dah masuk cerita bab Rejab. Oh, semangat. Tu tak kira lagi bab orang kan?
Ni bawa cerita buat Isra' Mi'raj ni, kan? Yang pertama zaman akhir cerita dah Isra' Mi'raj. Ni masuk Sya'ban, ada lagi masjid buat Isra' Mi'raj. Oh, hebat. Hebat. Maksudnya cerita tu sampai tak kira musim. Kan? Tapi masuk Sya'ban, apa cerita yang menarik yang kita jadikan sebagai satu inspirasi buat kita? Bukan tak ada, dalam sejarah Islam ada. Kalau bulan Rejab tu peristiwa agung adalah Isra' Mi'raj. Apa lagi peristiwa lain dalam Rejab yang berlaku? Perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, Rejab. Lagi pembebasan Baitul Maqdis pada bulan Rejab. Lagi Imam Syafi'i rahimahullah lahir pada bulan Rejab. Sya'ban, apa yang tuan-tuan nak kaitkan cerita tentang bulan Sya'ban? Rata-rata kita akan sebut nisfu Sya'ban. Okay. Itu pun tak se power Isra' Mi'raj lah. Baik Isra' Mi'raj cerita macam mana pun best. Nisfu Sya'ban best juga. Cumanya saya nak beritahu pada tuan-tuan, bulan ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Kedudukan hadis ini hasan dalam terbitan riwayat An-Nasa'i dan juga Imam Daud. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut apa? Zalika syahrun yaghful nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan ini, yang mana satu bulan tu rata-rata manusia akan dilalaikan. Manusia tu lupa, lalai kali. Bulan apa? Baina Rajabin wa Ramadan. Antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Maka bulan apakah itu? Sya'ban. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebabnya bila bulan Rejab, kita punya hamasah, semangat kita bila dengar cerita Isra' Mi'raj itu macam membuak-buak. Walaupun kita pun tak dibawa pun dalam peristiwa itu, dengar cerita Nabi itu menjadi inspirasi buat kita. Rupa-rupanya tuan-tuan, bulan Sya'ban ni rata-rata kita cerita tentang apa? Promosi baju raya. Betul kan? Kek raya dah laku dah sekarang ni. Salah tak? Tak salah. Cumanya Nabi pesan jangan sampai kita lalai dan alpa. Betul? Ni tuan-tuan pakai baju raya dah ni. Mana ada lagi Ustaz? Booking siap-siap baju raya. Kan? Bererti satu bulan persiapan akhir kita nak dekat dengan Ramadan, kita macam longgak balik. Sedangkan sepatutnya pada bulan Rejab tu dia dah perkukuhkan nilai akidah, masuk Sya'ban kita lagi mantap. Tapi bila masuk Sya'ban jadi macam luar, jadi macam malik. Kan? Rupanya Nabi dah tegur dah. Jangan sampai lalai. Jangan sampai lupa. Sebab bulan yang mendatang ini membawa kepada kita banyak kelebihan. Kalaulah disebut contohnya, kita nak buat kenduri kenara, setahun tu punya perancangan. Kan? Itu pun ribut tuan-tuan. Ini kan pula Ramadan nak main ni tak lama. Seolah kita relax. Salah Ramadan main tak apa. Puasa, lepas tu kita buka puasa. Pergi cari masjid, buka puasa free. Bukan terbalik, selesai. Adakah itu saja cukup? Sebab itulah salafus salih disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disebut apa? Orang dulu ni, ya. Sama juga Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa orang lama ni, dia bila saja fasa nak sampai Ramadan ni, dia lagi membuat-buat rasa rindu. Tak sabar-sabar nak sambut dengan Ramadan ni. Bahkan salafus salih sendiri pun mereka memperbanyakkan doa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka dipanjangkan usia sampai kepada bulan Ramadan. Di antara doa mereka ialah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbal. Itu doa salafus salih. Doa bila? Menjelang 6 bulan sebelum Ramadan. Maksudnya daripada bila? Sebelum Jamadil awal lagi, mereka dah mula start berdoa. Mudah-mudahan Allah sampaikan mereka. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku sampai bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li. Dan penuhkanlah ruang waktu hidup aku ni dalam ketika kepada Ramadan itu.
Wa taqabbalhu minni mutaqabbala. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amalan yang akan aku buat dalam bulan Ramadan. Tu nampak? Minta Allah panjangkan kita ni masuk Rejab bawa Allahumma barik lana fima razaqtana. Pada muka. Waktu je habis Musa weh. Tak apalah. Waktu pun doa baik juga, bukan doa makan saja kan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Kan? Sama tak apalah. Walaupun Allah terlupa Ustaz, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu je kan. Sebab doa ni pun khilaf di kalangan para ulama, tapi kita ambil daripada qaul Anas bin Malik. Hadis ini kedudukannya hasan. So boleh guna. Kan? Ada yang kata khilaf dari sukan khilaf, maksudnya ada yang menilai hadis ini sedikit dhaif apabila perawi yang menyampaikan dalam satu tariq, dalam satu riwayat lain itu dia kurang siqah. Apapun pernah dinyatakan bahawa hadis ini kedudukan hasan, so kita boleh beramal. Ya. Maksudnya doa, ya Allah berkati kami dalam bulan Syaban dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Kan jangan tunggu takut-takut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Syawal. Oh, lajak pula dah. Selesai dulu kat dekat ni Ramadan. Tak lama dah, 2 minggu lagi. Kan? Maksudnya bersungguh-sungguh kita ni nak sambut Ramadan. Sebab tu di kalangan kita ni bila Nabi sebut di kalangan manusia yang akan dilalaikan, kenapa? Kita ada banyak isu lain. Sedangkan isu utama kita ialah persiapan kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Maka beruntunglah hati-hati manusia yang mana disuburkan. Sebab tu saya sebut tadi, orang yang apabila dia ada perubahan, terutama di bulan Rejab, Syaban, sebelum ni nak main semayang, lambat. Kali ni boleh main awal, jadinya. Tak pun kalau sebelum Tok Khatib naik mimbar pun jadi lah. Nak abang lambat jugalah. Kalau boleh lagi awal, dengar tasjirah lagi bagus. Kan? Tapi hot time nak tengok bola. Mula 8.30. Pukul 5 dia dah terpacak depan pintu pagar. Siapa dia? Kita. Saya tak. Saya tak pergi. Saya tak pergi. Sebab tak dapat tiket free. Nak dapat tiket free, saya pergi juga. Sama lah. Maksudnya kita manusia sama je. Tak itu dia cari kat orang lain. Sama. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena buat satu perubahan, iaitu bila masuk Sya'ban jangan sampai kita lalai dan alpa. Ruang-ruang kebaikan kita tersedia. Macam hari ni bila tuan-tuan datang awal, ya memang kita tak nampak apa-apa dapat, betul tak? Kita main awal tuan-tuan dah dapat nasi biryani. Kukuk ujung-ujung dapat kertas ke Sarawak ah. Tak ada. Kita tahu sebab tu orang yang beriman ni dia jauh tahap pandangan dan juga pemikiran ni. Sebab orang yang berpikiran pendek ni dia hanya pandang mai awal pun jam juga, nak kaki pun payah, mai pun masuk duduk dalam, kadang-kadang susah tak duduk, baik duduk tepi, senang keluar balik minda. Tapi orang beriman dia kata aku datang awal walaupun bersesak-sesak, tapi aku nak dapat apa? Hak orang lain tak dapat tau, keredaan Allah. Orang lain nak dapat tempat duduk selesa sebab nak balik cepat, dapatlah, dia dapatlah. Tapi kalau tuan-tuan minta pada Allah biar aku bersusah-susah di dunia sebab aku nak bersenang-senang di akhirat. Saya nak tanya pada tuan-tuan, ni kita punya tagline lah. Saya nak tanya betul atau tidak. Kita dibesarkan dengan jenama Islam itu mudah. Betul? Buat berkerut dai belakang. Asal tiap-tiap hari dengar lah, Islam kan agama yang mudah. Betul tak? Islam itu mudah. Setuju? Sebab itulah ramai di kalangan kita kata Islam itu mudah. So, mudah ya. Sebab tu main lambat tak apa, masuk juga. Cuba ubah. Islam itu agama yang memudahkan. Maka mudah-mudahan Islam itu memudahkan kita untuk masuk syurga. Sebab bila kita sebut Islam itu mudah, maka ramai di kalangan kita ambil mudah. Mudah kan? Mai janji mai lah. Dia tak kira waktu Jumaat ni, Nabi sebut hari Jumaat ni adalah hari perayaan umat Islam. Jangan ingat hari raya je perayaan kita. Sebab tu digalakkan kita hari ni pakai baju yang cantik-cantik. Saya tengok tuan-tuan pakai baju butang 5 penuh. Cuma tak pakai sampingnya. Tak bagi pakai. Contoh, pakai baju yang cantik-cantik, berwangi-wangian. Kan kita disunatkan untuk mandi sunat hari Jumaat. Mandi tak? Kan sebab semalam tu mandi Jumaat. Tak boleh mandi juga. Niat Jumaat dapat pahala. Kan? Pakai cantik-cantik. Mai awal ini perkara yang disunatkan. Hari lain tuan-tuan, main masjid juga. Tetapi galakkan yang lebih pada hari
Jumaat sebab dapat pahala di sisi Allah lebih banyak berbanding pada hari-hari lain. Sebab itulah kita nak anjurkan masuk Syaban. Sebab tinggal lagi 2 kali Jumaat dalam Syaban. Ramadan, tuan-tuan kena pastikan betul-betul sebelum lagi Tok Siok sampai, tuan-tuan sampai dulu. Boleh? Tak boleh Ustaz. Pejabat Ustaz, pejabat. Pukul 12 Ustaz. Oh, time tu pejabat pula. Oh, time awak kerja pukul 12.30 hampa mengulur. Pergi kena nasi kandang, Kedah Royal ke apa kan. Oh, waktu boleh pula kan. Ni kita. Alasan semua. Ustaz. Kan tak tahu Ustaz. Oh, dia bunyi Ustaz. Ustaz lagi nak sembahyang tak khusyuk Ustaz. Kalau teringat makanan Nabi sebut kan. Kalau ada makanan tersedia. Oh, waktu hampa tahu pula makanan tersedia. Itu di kedai yang tersedia bukan depan hampa. Maksud Nabi sebut dalam hadis tu ialah tersedia depan kita. Macam saya nak ceramah tuan-tuan. Mana ada tempat penceramah ada jual nasi tak nasi tong ni. Tak ayak tuan-tuan. Sebab tu tak berselera. Cuba tak ayak. Watermelon, leci kang ke apa ke, leci kendor ke. Insya-Allah. Minum dulu tengok Allah ayat yang sama. Saya pun tengok macam lebih kurang. Jangan marah. Tak ada apa. Saja biasa ni ayat kesihatan untuk ustaz-ustaz. Dia bagi ayat hak jernih. Ustaz kalau ni ustaz darah tinggi, buat kejiman ni. Tak apalah. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Berbalik cerita kita tadi, saya nak sebut pada tuan-tuan, sebab itulah rata-rata di kalangan kita apabila meletakkan mindset kita, pemikiran kita Islam itu agama yang mudah, maka ramai di kalangan kita mengambil mudah. Sepatutnya letakkan Islam itu agama yang memudahkan kita. Walaupun aku main awal, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk syurga. Kan pepatah Melayu kata apa? Berakit-rakit ke hulu. Lepas tu berenang-renang sampai tenggelam. Ada berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Faham tak faham? Kalau hampa nak tambah 2 dia sama macam tu juga, bersakit-sakitlah dulu. Memanglah kena pukul, kena apa sikit-sikit tu, pukul manja. Tapi untuk Islam kita buatlah sesuatu yang memang kita rasa susah. Sebab tu contoh orang yang ada duit, pergilah buat umrah. Walaupun rasa habis 7,000 tambah lagi 8,000. Hampa jangan makan main. Macam saya ni, itu baru balik dalam hujung bulan 1, bulan 2 tu saya pergi. Lepas tu, tiba-tiba bila dapat respon ramai jemaah kata, Ustaz kita buat lagi Ustaz, seronok Ustaz. Sebab kebetulan saya punya tim saya tu, kami pergi ke Madinah Al-Ula, satu kawasan yang jarang-jarang orang Melayu kita pergi. Dia Madain Saleh, tempat perkampungan Nabi Allah Saleh. Ada kaum Samud. Kalau tengok balik sejarah kan, macam mana orang zaman tu boleh tebuk bukit. Boleh buat rumah dalam tu. Hebat teknologi. Bayangkan kita ni ada jentera pun, macam-macam jentera kan, jentera tolak, jentera tolak lah, jentera apa kan. Pun kadang-kadang nak buat tu tak berapa nak sehebat itu. Macam mana masyarakat tu lah kelebihan orang kata apa, umat zaman Nabi Allah Saleh. Saya sampai sana. Daripada Madinah nak sampai ke Madain Saleh tu dekat 400 km. 4 jam setengah. Jauh. Tapi seronoklah bila bawa jemaah pergi. Kita pun, ialah tempat itu pun Nabi sebut tak boleh bersinggah terlalu lama, hanya sekadar mengambil ibrah saja. Tempat-tempat tu duka cita pada penduduk mereka yang tak beriman dengan Nabi Allah Saleh. Setelah mana Nabi Allah Saleh minta untuk beriman kepada Allah dan sebagainya. Maka tuan-tuan, bila saya sebut kenaan dengan kawan-kawan ni, lepas tu tiba-tiba travel kata, Ustaz kita buat next bulan 11-12 ni, debus itu umrah plus explore Saudi 19 hari, harga bermula daripada 10,000. Ni hak saja nak habang lah. Nilai lah ni umrah nilai dia bukan sikit lah. 8,000, 10,000. Baru-baru ni Menteri Umrah dan Haji Saudi main Malaysia ni. Dan dah ada pertemuan dengan berbagai pihak lah. Terutamanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dah jumpa. Lepas tu dengan bahagian dengan Kementerian Pelancongan pun dah jumpa. Kita doa lah mudah-mudahan isu-isu yang terkini yang berlaku kan di Mekah, Madinah tu dapat diselesaikan dengan baik lah. Isu hotel, isu harga dan sebagainya tu kita doa lah. Mudah-mudahan tambah-tambah ni nak musim haji pula ni. Kan bila masuk Ramadan ni maksudnya dah standby dah haji. Ni hari tu bulan 2 dah tutup dah kursus haji. Depa tengah tunggu nama nak selected lah untuk nak dihantar kepada semua penggil haji ni, insya-Allah akan sampai. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pun begitu harus diingat, Nabi bukan hanya sebut bulan ini bulan yang ramai di kalangan kita lalai dan alpa, Nabi juga sebut bahawa wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ni kena faham. Bulan ni Allah angkat amalan-amalan kita ni sampai kepada Tuhan sekalian alam. Kita faham tak sebelum ni tuan-tuan? Kita buat baik, amalan kita duduk tahu mana?
Kita buat baik, kita main sembahyang, kita sedekah, kita jamu orang, kita bantu orang. Segala amalan-amalan kebaikan kita itu setakat mana? Duk tahun mana tuan-tuan sebelum ni? Tu susah nak tengok tu. Ingat tak masa kita mengaji dulu, ada 2 malaikat dikeri dengan kanan kita. Belah kanan kita nama apa? Israel, padam kau. Mati cepat sikit. Belah kanan Raqib. Oh, naya apa? Belah kiri Israfil, padam kau. Sangka kala tiup terus. Jangan, salah Ustaz. Ni Raqib, ni Atid. Malaikat di kanan dan kiri. Kita buat baik, dia tulis tak? Tulis. Kita buat jahat, selagi mana belum buat, niat baru tak boleh lagi. Buat baru tulis. Semua amalan kita duduk dalam buku catatan. Maka pada bulan inilah yang Nabi sebut, wahya syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Buat baik bulan ni, amal kita terus diangkat kepada Allah. Berarti peluang kita untuk buat kebaikan tanpa ada hijab terus naik kepada Allah. Rezeki kita tuan-tuan. Cumanya di kalangan kita sebab tu buat lambat, buat relax. Ni jangan tuan-tuan, jangan tunggu Ramadan. Ramadan bulan penuh keberkatan. Sudah pasti bulan itu Allah akan ampunkan hamba-hambanya yang minta keampunan pada Allah, yang minta keberkatan Allah akan bagi, yang minta sesuatu Allah akan terima. Tetapi ni bulan Syaban, bulan yang Nabi sebut, bulan yang akan diangkat segala amal-amal kita kepada Tuhan yang mencipta kita semua. Maka ambillah peluang untuk buat baik. Paling tidak mainlah masjid hari Jumaat paling awal. Main lena. Tak apalah, main juga. Bible langsung tak main. Dia kan. Dia kata apa? Main awal Ustaz, tak kalut. Tak apa, main duduk. Kita ni tempat paling best duduk dalam masjid mana dah? 2 ya. Ashabul tiang wa ashabul dinding. Kalau ada di luar wa ashabul pagar. Habis. Kalau ada lagi satu ashabul kursi, warna putih, warna hijau. Tu dia. Goyang baik. Tak apa tuan-tuan, duduk. Yang penting persediaan kita untuk datang awal. Tambah-tambah ni bulan Syaban kita nak buat baik, ya. Ni sebab kita tak apalah, mungkin Allah Ustaz ni kata kat kami. Bukan kata nasihat. Faham tak faham? Sudah. Kalau dulu-dulu boleh juga orang purih apa tau. Purih kita rotan lah. Tarik telinga. Nama kita kecil-kecil dulu lah, ni dah besar panjang tuan-tuan. Teguran macam ni lah untuk kita. So perubahan perlu kita buat, terutama di bulan Syaban. Sebab kita dah masuk pada Jumaat yang kedua. Berarti masih ada lagi 2 Jumaat. Lepas tu dah nak masuk Ramadan. Kalau kita tak berubah lah, bila kita nak berubah? Nak temu siapa yang akan ubah kita? Maka diri kita lah bersama-sama untuk ubah. Sebab tu Nabi sebut bulan ini bulan yang diangkat amal-amal kebajikan kita kepada Allah. Maka Nabi sebut, fa'ahibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka bulan ini diangkat amal-amalan. Dalam masa yang sama, aku sedang berpuasa. Nak tunjukkan bahawa kepada kita semua, Nabi dah sah-sah dah akan masuk syurga. Nabi pula maksum, tidak akan ada dosa. Tetapi Nabi tetap buat amal soleh. Dan Nabi faham bahawa sesuatu yang Nabi buat bukan untuk menyusahkan umat. Nabi buat sebab kita mampu buat. Sebab Nabi sebut tu untuk kita cuba buat baik, terutama dalam bulan Syaban. Salah satu ibadat yang Nabi buat, bahkan Nabi anjurkan untuk kita sama-sama buat, ialah puasa. Puasa kita tahulah, kalau puasa Nabi, puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Kami ni bila tengok Nabi puasa, seolah-olah macam Nabi ni tak buka puasa. Maksudnya ialah hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa. Macam tak nampak pun Nabi berhenti. Faham? Tu maksud hadis ni. Kemudian dia kata wa yuftir hatta naqul la yasum. Bila Nabi buka puasa, macam seolah-olah esok tak puasa kot. Dia tak puasa kot. Dia ada beza kat situ. Maksudnya ialah wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa Ramadan. Aku tak pernah tengok Nabi puasa penuh melainkan dalam puasa Ramadan. Kata Nabi lagi, kata Aisyah lagi, wa ma raaituhu fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Katanya ialah aku tak pernah tengok Nabi puasa sunat yang banyak melainkan pada bulan Sya'ban. Adapun ada satu riwayat yang lain datang kepada kita menyatakan bahawa Nabi
puasa sedikit pada bulan Syakban. Seolah-olah konflik dengan dua hadis tadi yang saya baca. Daripada Aisyah tadi dengan Nabi sebut Nabi puasa wa ana shaim tadi. Yang kedua Aisyah kata Nabi banyak puasa pada bulan Syakban. Maka ada hadis yang ketiga datang bahawa Nabi sedikit puasa ialah pada bulan Syakban. Jangan tersalah faham. Saya daripada Masjid Al-Azhar, bidang saya adalah usuluddin. Khususan saya adalah bidang hadis. Kita kaji semua berkenaan dengan hadis, terutama sanad-sanad yang sampai walaupun dalam riwayat berbeza. Bukanlah nak menafikan sesuatu yang datang daripada Nabi SAW sendiri. Rupanya bila kita baca balik perbahasan muhaddis, ahli hadis, menunjukkan bahawa ada satu ketika Nabi puasa banyak. Ada satu ketika, satu musim tu Nabi puasa sikit. Maksudnya ialah Nabi nak bagi kat kita, hampa puasa, jangan tak puasa langsung. Faham? Tak angguk pun. Kena angguk. Maksud tuan-tuan, pas ni kita masih ada berbaki dalam beberapa hari lagi, kan? Dalam 2 minggu lebih kurang, ambil lah paling-paling kuman pun 1 hari lah. Isnin hari Khamis. Cuba puasa. Allah, bini bersalin boleh puasa 40 hari. Faham tak faham sudah? Hak ni puasa nama ibadat. Cubalah tuan-tuan, sebagai salah satu rupanya Nabi sebut bulan ini kelebihannya diangkat amalan. Dalam masa yang sama bulan ini yang Nabi sebut, Nabi sendiri puasa. Nabi cari juga kelebihan dalam bulan Syakban. Rugilah kalau kita tidak mahu untuk menjadikan diri kita orang yang menyayangi Nabi dengan mencontohi salah satu sunnah Nabi. Kalau bulan lain tu susah sangat, ni bulan Syakban. Rejab dah orang cerita dah. Saya sekarang Ustaz Rejab, saya dah sebut pada sahabat-sahabat saya. Tambah-tambah masuk Syakban ni, kita kena mempergiatkan lagi. Cubalah tuan-tuan setakat yang boleh. Saya ni ada ustaz gastrik. Contoh kan, ada orang sakit gastrik kan. Kadang-kadang puasa dalam Ramadan pun tak boleh penuh kan sebab gastrik. Kita faham. Tapi macam tadi saya sebut tadi, Islam tu agama mudah kan? Islam itu yang memudahkan. Islam itu memudahkan. Ya? Sebab apa kita sebut Islam itu agama yang memudahkan? Kalau kita dah puasa, tiba-tiba main gastrik, goncang perut tu, kan? Boleh tak buka puasa? Boleh, tak ada masalah. Tapi bila sebut Islam itu mudah, aku ada gastrik. Aku tak puasa no. Pak aku ada gastrik. Nampak tak? Sebab kita rasa dah Islam kan, ulama kata kalau yang sakit-sakit ni boleh tak puasa kan? Baik, ambillah sebahagian pandangan daripada Syafi'iyah, mazhab kita sendiri, ya. Qil, beberapa pandangan daripada mazhab Syafi'i. Kata apa? Bila masuk Ramadan tu, utama orang lelaki yang sakit, yang uzur, yang ada masalah sebagainya, cuba untuk niat, cuba untuk bangun sahur, cuba untuk puasa. Sampailah satu ketika memang tak boleh langsung, tak larat dah, baru buka. Maksudnya kita nak dapat nilai kesungguhan untuk berpuasa. Daripada awal-awal lagi kita kata aku tak mahu puasa, aku tak sihat, aku sakit. Tolong betulkan balik, terutama pada isteri-isteri tuan-tuan. Saya bukan sebut satu ni, isteri-isteri yang ada 2, ada 3, ada 4 tu. Tolong sebut, tambah-tambah yang mengandung bulan Ramadan ni. Abang tak larat, abang nak puasa abang. Cakap kat dia, cuba dulu. Faham? Sebab kita nak ambil kelebihan dalam Ramadan tu. Ni Syakban lagi-lagi telah tuan-tuan. Sebab persiapan kita nak masuk Ramadan. Kalau Ramadan itu kita pun anggap macam biasa, rugilah Syakban ni sebagai persiapan pun kita tak buat apa-apa. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah kelebihan di antara kelebihan yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahawa bulan ini akan diangkat amalan-amalan kita kepada Tuhan sekalian alam. Baik, muslimin sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi ada yang saya sebut tadi berkenaan dengan satu hadis tu, hadis riwayat Muslim tau tuan-tuan. Hadis tu sahih ya. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Nabi ada pun Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban ni melainkan sedikit. Itu yang saya sebut hadis tadi. Mungkin dengan kita bila dengar tu dia konflik sikit ataupun dia kontra. Ada pertembungan antara hadis yang saya baca di awal tadi. Apa pun saya menjelaskan tadi bahawa Nabi pernah satu ketika puasa banyak dalam bulan Sya'ban. Ada pernah satu ketika Nabi puasa sikit. Maka pilihan itu di tangan kita. Nabi cuba buat juga walaupun tak banyak, sebab Nabi tahu kemampuan umat dia. Sebab tu Nabi suruh kita buat dan Nabi tahu kita mampu buat. Cuma pilihan nak buat banyak, nak buat sikit, terpulang pada kita masing-masing. Yang penting jangan langsung tak buat. Ni pakat duduk kat surau kita ni, ambillah perhatian sama-sama untuk kita ambil ibrah daripada hadis Nabi SAW tadi. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Adapun kita ni dah nak menjengah kepada namanya nisfu Sya'ban. Bila nisfu Sya'ban? Tak tahu. Oh, 15. Tepat sekali. Dia takkan jadi 16.
Namanya nisfu tengah. Benar. Bila bulan ni hampa kan bulan masih kan. Berapa bulan? Jenuh kira tengok ada atas. Kira-kira 8 hari bulan. Betul? Maksudnya tarikh tu 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Tuan-tuan dengar hadis ni. Hadis ni kedudukannya sahih dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Bazzar. Nabi sebut pada tuan sahabat rahimakumullah sallam, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi." Kata Nabi SAW, Allah melihat kepada hamba-hambanya terutama pada malam nisfu Sya'ban yang mana mereka berdoa kepada Allah, minta keampunan, berusaha dengan amal ibadat, maka aku akan ampunkan semua hamba-hambaku. Ini kata Nabi. So orang yang berusaha pada tarikh 15 Sya'ban, malamnya kita berusaha untuk bangun tengah malam, doa dan sebagainya, mudah-mudahan ini disebut oleh Nabi, Allah akan ampunkan keseluruhan hamba-hambanya. Jangan gembirawan. Ada lagi sambungan hadis ni. Illa, kata Nabi, melainkan dua kumpulan manusia. Siapa? Yang pertama ialah li musyrikin, orang yang mensyirikkan Tuhan, yang ada dalam hati dia selain Allah, wal a'yazubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Yang kedua, kata Nabi SAW ialah au musyahid, iaitu orang yang ada dalam dirinya sifat bermusuh, sifat dengki, sifat tak puas hati, sifat macam-macam segala jenis sifat yang tak elok kepada manusia lain. So tuan-tuan, kenapa kita diminta untuk berhati-hati? Ni kita bimbang. Ya, sama-sama saya dengan tuan-tuan semua dekat dalam ni, dan juga kawan-kawan kita yang dekat dalam alam maya yang tengok di spa ni, tuan-tuan, tolong pastikan bersama-sama. Biarpun kita yang tak bersalah, kita ampunkan orang yang buat salah kat kita. Biarpun orang tu hutang kita, jangan halalkan hutang lagi. Minta ayat hutang tu. Orang kita kadang halal awal. Jangan, hutang dia tak kena bayar. Hutang dia tak kena bayar. Ini di antara yang Nabi suruh. Dan Nabi sebut benda yang Allah benci kalau kita tak mampu tunaikan. Tolong tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan, hati kena bersih. Kita masuk Ramadan masih berdengki. Bila Syawal, okey, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, kosong-kosong. Pandai pula kosong-kosong. Sepatutnya Nabi suruh kita sebelum masuk Ramadan ni, kosong-kosong siap-siap. Faham? Jangan buat ucapan kosong-kosong selamat Hari Raya. Ni, Sya'ban lagi dah mula dengan kita minta keampunan pada manusia. Tambah-tambah kalau kita pernah buatkan orang tu sakit hati. Orang tu mungkin, Wallahualam lah, sampai dia jatuh ke, sampai dia malu ke. Tuan-tuan ya, tolong secara personal kita minta maaf. Tak salah tuan-tuan. Kita tak malu pun, tak jatuh ego pun tuan-tuan. Tapi lagi tinggi nilai pekerti bagi orang yang, saya minta maaf ya, hari tu saya tersilap sebut. Hari tu saya terkata, hari tu yang kena marah dengan bos saya yang buat. Contoh, ada wani buat itu? Tak ada. Tapi kalau ada, macam ni tuan-tuan. Ya? Sebab sebagai contoh, kami di kalangan asatizah, saya duduk menilai juga. Saya sendiri, kita pun manusia, ego kita ada. Apa ingat kita ada ego. Tapi dalam ramai-ramai saya tengok ustaz-ustaz ni, antara yang saya respect lah antaranya Ustaz Don. Kalau ustaz perasan, kalau tuan-tuan perasan lah, kalau dia tersalah, dia akan, Assalamualaikum, minta maaf tuan-tuan, tadi saya tersilap sebut. Jarang ustaz-ustaz akan kata, tadi saya tersilap. Melainkan ustaz tu dia baca balik hadis, ataupun dia baca balik ayat Quran, orang tak perasan, yang tadi tu salah. Itu biasa. Jarang minta maaf. Saya nak sebut bahawa kita yang memulakan maaf, kita adalah orang yang dipandang tinggi dalam agama. Biarpun orang tu yang buat salah dengan kita, biarpun orang tu sakit hati dengan kita kan. Sebab manusia ni tak sama, walaupun mata kita sama je, hitam je warna dia, rambut pun sama je kan. Perang pun tak perang, hitam pun tak perang, hitam pun tak hitam, hijau remiau pun lagi telah dah. Mereka kalau tambah dye jadi ya, hijau remiau lah, kuning lah, merah lah, putih, kuning segala-gala tu. Tuan-tuan, apa pun yang kita nampak, hanya luaran, yang perlu dibersihkan adalah dalaman. Sebab tu orang yang nak masuk Ramadan, hatinya bersih, kerana dengan dia telah mensucikan. Ni kita nak sebut baik-baik ni. Ustaz no? Boleh tak lagi Ustaz? Ingat Ustaz pegang Quran. Anda nak berhenti tadi? Boleh. Okey, baik-baik. Baik, maka tuan-tuan, sahabat rahimahumullah sekalian, Nabi pesan untuk kita ambil perhatian dua benda tadi. Ya, bila masuk saja Sya'ban,
gandakan amal ibadat kita. Sebabnya jangan tunggu 15 saja. Saya sebutnya tadi kan 15. Awam kita ni tambah Ramadan. Bila Ustaz Lailatul Qadar? Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. 10 Ustaz, 10. Tak ada diskaun sikit. Kita beritahu Nabi sebut ada 10 tu akan berlaku pada malam ganjil. Oh, malam ganjil Ustaz. Lagi diskaun sikit tak ada Ustaz? Malam-malam apa? Oh, ada petanda-petanda kalau imam ni kata berlaku mula puasa jatuh hari Isnin, maka jatuhnya pada Lailatul Qadar pada hari Rabu. Contoh, kita pun tumpulah hari Rabu, tuan-tuan. Jangan mencari pada malam-malam tertentu saja. Berusahalah sepanjang Ramadan itu. Begitu juga dengan Syakban. Sepanjang masih berbaki dalam Syakban ni, berusahalah buat sesuatu yang baik. Datang awal masjid, baca Quran, buat solat sunat, tambah-tambah yang tadi. Betulkan balik iman kita. Dalam keadaan kita hari ini mungkin dah banyak lara sangat, lalai sangat, betulkan balik dan jadilah orang yang pemaaf di kalangan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita adalah di antara masyarakat umat Muhammad Nabi SAW sendiri yang tertinggi dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukuplah sekadar tu peringatan ringkas untuk semua kita yang bersama-sama pada ketika ini, yang bersama-sama di SPA, mungkin yang bersama-sama di alam maya. Yang baik itu datang pada Allah untuk kita jadikan sebagai panduan dan juga pedoman. Yang silap, yang kurang tu datang daripada diri saya, sebab kita manusia biasa yang mungkin kesilapan itu tak disengajakan. Adapun kalam saya, ucapan saya, ada yang tersalah, ada yang tersakit, ada yang terasa, saya minta maaf. Kalau tak betul ataupun tersasar daripada matlamat ataupun tafsiran yang saya bagi tadi, saya mohon daripada guru-guru yang ada depan saya ni, perbetulkan, baiki kita. Saya tak mau jadi macam isu lah ni, ambil kad, viral dalam media sosial. Tengok ustaz ni cakap, dia pun tak puasa. Tu tak mau kan. Kita pun kadang boleh puasa, kadang tak puasa. Janganlah, bak, orang kita ni memang itu, dia aim dia tengok, kata tak buat pun. Tuan-tuan, manusia. Maka sebab itulah saya minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan daripada saya. Yang penting sama-sama kita memaafkan. Mudah-mudahan Allah campakkan dalam diri kita semua dengan rasa kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.